Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Atika binti Abdul Manaf, nombor metrik 289189. Pengenalan. Teori dapat membantu kita untuk memastikan sesuatu proses komunikasi dengan berkesan. Teori komunikasi merupakan suatu prinsip atau proposisi iaitu penyatuan fakta yang secara kolektif yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami sesuatu situasi atau fenomena. Secara umumnya, setiap maklumat yang ingin disampaikan dalam sesebuah organisasi hendaklah jelas agar matlamat di sesebuah organisasi tersebut dapat dicapai. Oleh yang demikian, pembentangan ini akan menerangkan bagaimana teori informasi organisasi ini dapat menjamin maklumat yang jelas yang ingin disampaikan dalam sesebuah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiha binti Muhammad Mokhtar, nombor metrik 289064. Saya akan menerangkan secara ringkas tentang latar belakang teori informasi organisasi. Teori ini dikemukakan oleh Carl Wick pada tahun 1995. Carl Wick membina pendekatan untuk membangunkan proses di mana organisasi mengumpul, mengelola dan menggunakan informasi yang mereka terima. Teori ini fokus pada proses yang dilalui oleh organisasi dalam usaha untuk memahami kesemua maklumat. Seterusnya, dalam teori ini ada menerangkan mengenai cara organisasi untuk memahami maklumat yang tidak jelas atau sama-sama. Kesamaran merupakan satu situasi di mana organisasi berhadapan dengan informasi sama ada dari dalaman atau luaran organisasi yang mempunyai dua atau lebih tafsiran asli, di mana setiap tafsiran menjadi masuk akal. Model penganjuran Wick ini menerangkan bagaimana organisasi dapat memahami input yang mengelirukan. Idea beliau adalah dengan mengatur dan memahami maklumat yang tidak jelas dengan tindakan, respon dan penyesuaian. Konsep ini kelihatan hampir sama dengan teori maklumat Shannon dan Weaver serta teori pengurangan ketidakpastian Berger. Selain itu juga, Wick telah membuat perbezaan yang jelas antara ketidakpastian dan ketidaksamaan bagi maklumat yang tidak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashraf Azrul bin Ahmad Kamil, nombor kad pelajar 289014. Saya akan menerangkan tentang tajuk 3.0 konsep teori. Konsep teori dalam organisasi. Wick mempercayai bahawa kesahan organisasi adalah diperoleh. Hal ini bermaksud organisasi adalah suatu peristiwa yang digabungkan untuk kata nama organisasi. Maklumat persekitaran. Persekitaran organisasi dapat memberi kesan kepada tingkah laku dan tafsiran tingkah laku pekerja dalam organisasi. Ketidaksamaan timbul apabila jangkauan komunikasi boleh diberikan tafsiran yang berbeza kerana ia adalah bercanggah dan tidak jelas dalam situasi. Pertimbangan. Satu proses yang digunakan individu dan kumpulan yang berhadapan dengan maklumat baru yang tidak konsisten dengan kepercayaan lampau. Assalamualaikum, saya Amira Suhaila dari kumpulan Brain Acumen, nombor metrik 289007 ingin membentangkan mengenai andaian teori. Andaian teori mempunyai 3 ciri. Salah satu andaian teori adalah organisasi manusia wujud dalam persekitaran maklumat. Antara contoh untuk ciri satu adalah seorang individu yang berada dalam sistem dan membangunkan mekanisme untuk mewujudkan matlamat, mendapatkan dan melihat persekitaran dan memproses maklumat. Ciri kedua adalah tafsiran realiti wujud apabila organisasi memproses maklumat. Bagi ciri yang kedua pula adalah mesej digambarkan sebagai sama-sama, iaitu mengecualikan beberapa kemungkinan untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku. Ciri ketiga adalah pemprosesan maklumat dalam organisasi adalah sebuah aktiviti sosial. Sebuah organisasi perlu bersatu padu untuk menyelesaikan masalah bersama dan membuat perbincangan bersama dalam keseimbangan antara kerumitan, pemikiran dan kesederhanaan tindakan. Sekian dari saya untuk andaian teori. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rizal bin Zabah 289110 akan menerangkan bagaimana sesuatu teori itu dapat membantu mengenangani sesuatu masalah. Yang pertama adalah bagi membantu menguruskan maklumat. Dengan wujudnya teori seperti ini,
setiap jabatan-jabatan dapat mewujudkan hubungan antara jabatan yang lain. Dan yang kedua pula adalah membantu mengurangkan kekeliruan atau kesamaran maklumat. Seperti contohnya, setiap jabatan perlu menyaring maklumat terlebih dahulu dan membuat perubahan untuk mewujudkan pemahaman. Setiap jabatan juga perlu menghasilkan dan memilih alternatif untuk menyampaikan sesuatu maklumat supaya ianya sampai dengan tepat. Setelah mendapatkan alternatif yang sesuai, jabatan perlu mengekalkan sesuatu maklumat tersebut. Dengan menggunakan model tersebut, secara langsung maklumat yang disampaikan akan dapat disampaikan dengan. Seterusnya adalah penilaian dan kritikan teori ini. Teori ini telah mendapat beberapa kritikan, antaranya adalah konsistensi logik. Teori ini gagal dalam konsistensi logik. Yang kedua adalah utility, iaitu merungkai kerumitan pemprosesan maklumat berbanding daripada memahami ahli organisasi. Manakala yang ketiga pula adalah heuristik. Teori informasi organisasi adalah heuristik dan telah mencetus banyak perdebatan ilmiah. Apa yang kita dapat simpulkan daripada teori ini ialah yang pertama, dapat membantu sesebuah organisasi untuk menguruskan sejumlah besar maklumat dengan lebih sistematik. Yang kedua, membantu untuk mengurangkan kesamaran atau kekeliruan sesuatu maklumat dengan menggunakan model yang diperkenalkan oleh beliau, iaitu enactment, pemilihan, pengekalan. Yang ketiga, ianya dapat mempengaruhi kajian ke atas pelbagai bidang yang lain. Yang terakhir sekali, meningkatkan semangat kerjasama antara ahli bagi mencapai matlamat bersama serta secara tidak langsung dapat memperkembangkan dan membangunkan sesebuah organisasi tersebut. Sekian daripada kami. Terima kasih.